بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum Sister Syuhada, apa khabar hari ini? Waalaikumsalam Bro Sarul. Baik, alhamdulillah. How are you? Okey, terima kasih alhamdulillah. Untuk yang menonton dekat sana, ini adalah kali pertama kita buat video mencari sejahtera. Pada petang yang mulia ini kita ada Sister Syuhada dan kalau mungkin Sister Syuhada ni daripada saya difahamkan daripada Sarawak, mungkin macam mana kehidupan sekarang Sister? Dalam Kehidupan sekarang? Kehidupan masa sekarang. PKP ni okey ke, anak-anak keluarga semua sihat? Sihat, alhamdulillah sihat. Ya. Work from home ke ataupun bekerja? Ya, work from home. Tapi bekerja juga keluar sebab saya buat fisioterapi kan. So buat locum. So saya pergi ke rumah patient jugalah. Okey, program pada kali ini kita nak bersama Syuhada. Dia akan ceritakan sejarah dia lah, macam mana dia menemui Islam. Sebelum tu mungkin Sister Syuhada boleh terangkan sikit kepada penonton sedikit latar belakang mengenai Sister Syuhada. Itu silakan. Boleh. Okay. Assalamualaikum semua. Okay, nama saya Nur Aisyah Syuhada. Boleh panggil saya Syuhada atau Sis Syu lah. Biasa orang panggil Syu. Saya berumur 39 tahun. Alhamdulillah. Sudah berkeluarga. Okay. And then saya bekerja sebagai fisioterapi. Sekarang ni saya banyak buat locum. Pergi ke rumah patient-patient lah. Okay, saya sudah memeluk agama Islam ni since 2009. Alhamdulillah. Dah lama lah mukallaf. Dah tak boleh panggil mu'allaf dah tu. Sebab dah lama sangat. And then saya seorang je yang memeluk agama Islam dalam family setakat ni lah. InsyaAllah coming soon. Maybe ada family lain ke nak join masuk Islam. Okay. Sorry. Itulah. Okay. Sekarang bertugas sebagai fisioterapi lah. Dekat mana? Locum biasa buat dekat rumah-rumah patient yang ada kes lah, yang biasa dia orang refer. Saya akan ambil ikut kes. Macam contoh biasa patient saya ramai yang stroke patient. Okay. Ataupun geriatric lah, yang orang tua. Ini yang macam bedridden. Ini locum maksudnya you buat locum macam tu dia macam freelance. Macam freelance, okay. Kita pergi rumah ke rumah, house. Dia macam on call macam tu. I see. But at the same time you ada attached dengan private company. Sebelum ni pernah bekerja dekat rehab center, dekat hospital secara full time. Tapi saya ambil sekarang ni locum part time lah. Okay. So Sister Syuhada daripada Miri, Sarawak asal? Saya asal daripada lahirnya dekat Kapit. Okay. Sebab menetap dekat banyak tempat. Berpindah randah sebab parents dia banyak berpindah randah. Lepas tu menetap di Miri. So membesar di Miri lah. Sekarang ni stay di Bintulu, Sarawak. Sekarang di Bintulu, Sarawak. Tapi sekarang ada di my family. Family di Sarawak tu dekat Bintulu sekarang ni. Tapi Syuhada di Kajang sekarang. Yes, saya seorang lah. Dekat Sarawak. Okay, asalnya daripada beragama Kristian Anglican. Ya. Okay. Ya, saya. Okay, apa tu?
bila tadi masuk Islam? Berapa Masuk tahun Islam 2009. 2009 dah 12 tahun. Yes, Kalau Alhamdulillah 2009. 39 tolak 7, 27 tahun lah masa masuk Islam. Masa umur 27 tahun. Ya. Betul, okey. Okey, dah keluarga. Mungkin apa yang buatkan sister tertarik kepada Islam? Kalau Dia banyak sebab sebenarnya. Maybe faktor sebab saya dulu banyak bergaul dengan kawan-kawan Melayu masa sekolah, and then sama suka tengok cara dia orang budaya tu. Budaya Melayu ni dia lemah lembut, dia sopan santun kan. So kita tengok macam tertarik lah. And then masa sekolah tu banyak dengar macam kalau kelas agama sebelah meja belah, biasa dengar dia orang macam nyanyi Asmaul Husna, kadang-kadang benda-benda yang dia orang belajar pasal Islam tu saya macam tertanya-tanya lah, macam tertarik since daripada sekolah rendah sebenarnya. And then benda tu macam mana pergi ke sekolah menengah tu lebih tebal lah dia punya rasa nak tahu tu dan nak belajar. Even though masa tu pun dah memang pergi church juga, tapi macam hati tu rasa kosong macam tu. Dia macam ada benda lain yang menarik lah, macam I want to know more about yang Islam ni macam tu masa tu. So Islam ni ke Melayu tu yang lemah lembut? Melayu dan Islam lah macam. Melayu tu budaya dia macam contoh dia orang macam kalau dengan orang tua kan, dia ada satu macam macam mana nak cakap, dia hormat tahu orang tua. Kalau macam bangsa, macam saya berbangsa Iban, Iban saya mix lah, Iban Kayan. Biasa family yang di Sarawak ni, dia ada part bila dengan orang tua tu dia kurang sikit macam lemah lembut tu. Maybe dia ada sedikit kasar lah, tapi biasa macam tu sebab dia lain-lain bangsa, lain-lain kan dia orang punya budaya. Kalau macam Melayu ni dia hormat orang tua, macam suka tengok dia orang macam bersalam macam tu. Okay, so Melayu ada budaya macam salam, dia lebih hormat orang tua. Benda tu nampak bercakap, lah. Orang Melayu pun bercakap, dia berkias. Dia bertapis, dia tak macam nak cakap, memang budaya Melayu macam tu lah yang saya tahu daripada since sekolah rendah. Okay. Tak dengar mic off. Tak dengar. Test, try. Ada tak? Tak dengar. Sorry. Volume. Dengar. Okay. Sorry, tadi mungkin accidentally off mic. Okay, tak apalah. Okay, tak apa, kita test. Okay, apa cakap tadi? Saya lupa dah. Budaya Melayu atau Islam? Macam mana? Tertarik pasal syuhada daripada Iban, pada Kristian. So mungkin orang Melayunya lebih lembut kalau syuhada tengok. Masa tu di sekolah. So berapa lama antara yang tertarik tu sampai syuhada memeluk agama Islam lah, punya perjalanan? Perjalanan tu dia ambil masa lama jugalah, bertahun. I think since, sebab saya habis sekolah menengah pun in 1999, and then 2009 baru saya decide untuk revert. So boleh bayangkan perjalanan nak ke Islam tu, dia banyak pancaroba juga. Dia banyak macam naik turun. Ada time-nya macam saya terfikir macam saya ni buat keputusan yang betul ke, macam tu. Kadang-kadang terfikir masa tu lah. So syuhada, okay, masa daripada sekolah lah. Masa sekolah tu mungkin umur berapa tahun? Sekolah menengah. Yang masa yang mana? Yang nak tahu pasal Islam? Sekolah menengah. Sekolah menengah. Okay, satu benda yang untuk penonton, saya nak cuba nak cakap pada pesan pada syuhada dan orang lain. Satu benda yang kita tak boleh buat, of course subjek ni kadang-kadang agak sensitif, especially pada agama lain yang kita masuk. Of course kalau macam Islam pun dia tak suka. So satu yang saya nak nasihatkan diri saya dan juga syuhada is kita kena elakkan daripada memburukkan agama orang lain ataupun sesiapa individu. So benda tu kita tak boleh buat.
Tapi mungkin Syahda boleh terangkan lebih kepada apa yang lebih yang Syahda nampak benda tu. Dan apa yang you know yang dia punya jenis, dia punya susah, benda tu penting ya. Okey, berapa sebab banyak agak orang dekat luar sana, saya banyak agak kawan yang bukan Islam, bagai agama lain, dia nampak dia suka agama Islam tapi taklah sampai dia suka dia nak tukar agama. Benda tu dua benda yang berbeza. Macam Syahda pun betul. Mungkin daripada sekolah rendah, it takes about more than 10 years kot baru betul-betul kekuatan. So apa yang buatkan Syahda ada kekuatan tu, ataupun apa yang buatkan Syahda rasa macam was-was juga? Kekuatan tu of course sebab masa yang sebelum saya decide untuk revert tu ada mengalami beberapa mimpi yang saya sendiri pun tak boleh nak tak boleh nak ulas, tak boleh nak ungkap macam mana, kenapa. Sebab mimpi tu sangat pelik dan I only dapat mimpi tu dalam 3 kali macam tu. Dan saya tahu mimpi tu memang menunjukkan sesuatu pasal agama Islam lah, sebab dia lebih ke arah tu. Kalau boleh tahu apa mimpi Syahda kalau betul? Okay, first selepas saya habis sekolah menengah tu, saya rasa masa sekolah menengah tu pun ada mimpi. Kalau tak silap saya pun tak ingat sebab dah lama sangat. Saya mimpi ada 3 pipe yang saya kena pilih untuk saya ambil wuduk. Okay, itu yang first. Okay, and then second mimpi tu dia bukan berlaku dalam masa terdekat. Dia lama. Mungkin dalam bertahun juga. Dan ada mimpi tu saya dapat telekong dengan sejadah. Ada orang beri, tapi orang yang dalam mimpi tu saya tak nampak. Dia punya bayang-bayang dia. And then last mimpi, itu berlaku dalam masa terdekat lah. Masa terdekat yang masa saya nak decide untuk masuk Islam. Saya bermimpi saya berada di Mekah, di Mekah, depan Kaabah. So saya sangat macam rasa macam mana, dia rasa takut, ada rasa macam teruja pun, ada rasa macam terfikirlah macam kenapa saya dapat mimpi jenis-jenis macam ni masa tu. Sebab saya pun masa tu pun memang tengah mencari, dia macam lost sebab kita tak tahu macam saya ni agama Kristian tapi tak pun menjalankan macam Kristian, macam Kristian yang Kristian full time Kristian macam tu. Dia macam lost lah masa tu. Macam tu. Tapi kalau macam mimpi tu memang tahu itu wuduk tu untuk ambil wuduk tu, tahulah bukan yes, tahu. Tahu itu wuduk Sebab dekat TV dulu masa zaman sekolah rendah, kalau ada macam TV pendidikan ke apa, kalau time azan kan dia orang ada tunjuk macam orang ambil wuduk dekat masjid apa semua tu. Biasa kan ada ulang-ulang time masuk solat fardu tu kan, ada gambar orang berwuduk. So tahulah benda tu memang untuk wuduk. Cuma saya dalam mimpi tu saya tak tahu nak buat apa dengan air tu, tapi saya pilih yang tengah tu lah, pipe yang tengah. Untuk ambil yang tengah lah. Dia mimpi yang, so daripada sekolah menengah memang ada dapat mimpi yang pelik ni, dan adalah sekali bila mimpi di depan Kaabah lah, tak kenal orang. Tak kenal orang. Ada kekuatan. So dalam in between tu ada macam belajar macam mana yang betul rasa macam betul aku Islam ni. Selain daripada suka orang tu, ada tak, dan selain daripada mimpi, ada tak yang Syahda rasa macam benda ni betul? Dia pada saya benda tu dia must be mainan tidur mungkin dia lah macam mimpi ni macam-macam mimpi orang kita boleh claim. Mana kita tak betul. Yalah, mungkin kita suka tengok orang, ramai agak orang kita suka tengok orang lain macam yalah, macam banyak yang macam Jepun kita suka dia rajin, orang Cina dia rajin, orang India dia masing-masing, tapi tak sampai kena tukar agama, betul tak? Siapa tukar agama, especially macam family pun of course dia tak suka. Dia dah macam saya pun, saya tak suka kalau macam anak saya tukar agama. That's one thing. Masa mula-mula tu memang penerimaan tu agak sukar lah sebab kalau ikutkan memang family dia kurang sikit ke arah macam kalau agama Islam ni dia orang macam ada strict sikit. Dia orang kata kalau nak cari pasangan ke apa jangan masuk Islam. Awal-awal dah kena warning lah masa tu.
Masa sekolah menengah pun dah kena. So dia macam ada macam mana nak cakap, border lah. Macam kalau aku berkawan dengan orang Islam boleh, tapi tak boleh kahwin dengan dia orang ni. Macam tu. Kalau boleh tahu kenapa macam tu? Macam yalah, kebanyakan orang saya faham kalau macam even tak silap saya lah, even Cina, India pun kalau nak masuk macam agama Kristian selain daripada Islam dia agak okey. Tapi kalau macam Islam ni dia terasa benda tu tak boleh. Betul tak? Betul. Dia rasa kalau macam Kristian macam okey lah. Tapi kalau Islam ni dia rasa macam dia macam agak ekstrim. Dia tak boleh terima. Sebab betul. Mungkin stigma je, bukan. Macam mana nak cakap masyarakat yang kalau macam especially yang dekat sana, saya just ini untuk pandangan saya lah. Sebab bila berkahwin dengan orang Islam, apa benda yang dia orang takutkan tu, contoh kalau orang Islam ni dia boleh berkahwin lebih daripada satu. Macam tu. Itu satu. Selalu dia orang tekankan benda ni, poligami. Okay. And then mungkin disebabkan sebab adat atau budaya, kalau dah kahwin dengan orang Melayu, bagi dia orang masuk Melayu. Kalau dah masuk Islam, nanti tak boleh nak share pinggan mangkuk, tak boleh nak share food, tak boleh nak duduk sekali. Sebenarnya boleh duduk sekali pun kalau betul cara kita bawa Islam tu, which is yelah dia orang tak terdedah dengan benda macam ni, especially kalau memang family tu tak ramai orang yang masuk Islam ataupun dia orang memang tak bergaul dengan orang-orang Islam lah, orang Melayu macam tu. Itu pandangan saya lah. So mungkin itu pandangan peribadi Syuhada. Syuhada tak kisah kalau suami kahwin lebih dari satu? So far takut. Tak, itu satu benda yang sebagai saya pernah tanya juga orang lain, macam yalah kalau lelaki kahwin dua tu macam yalah, of course orang tak suka oleh macam dia pasangan. Ya betul, sebab tak boleh nak ni kan, sebab manusia kalau perempuan tak kisahlah dia agama apa pun, betul, agaknya dia sukar untuk berkongsi unless kalau dia mendalami agama tu dengan yalah, dengan ilmu-ilmu yang cukup, yang dia faham kenapa perlu ni, kenapa perlu tu. Maybe dia tengok daripada perspektif lain. So secara amnya Syuhada boleh terima lah benda tu, poligami tu boleh terima lah sekarang. Walau tak tahu. Tak, benda tu agak penting. Memang setengah orang kata kenapa lelaki boleh kahwin lebih kan, Amin. Dia kena discuss. Of course satu benda untuk orang dengar kat sana, kebanyakan lelaki Islam ni dia kahwin seorang dia tak lebih dari satu. Itu satulah. Kecuali dia terasa apa dia? Tapi sebenarnya benda yang kahwin 2-3 ni dia berlaku juga dekat agama lain. Cuma dia orang tak adalah istilah poligami tu. Dia orang istilah dia macam berskandal macam tu. Sama. Sebab saya pun jumpa benda-benda yang berlaku, benda-benda yang macam ni berlaku. Sebab fitrah lelaki so far yang saya tahulah, sebab dia memang suka kan, macam kalau nak ramai isteri tu, kalau dia orang mampu, dia orang memang boleh lah kalau nak. Sebab ada je yang agama lain yang macam tu. Bukan saya nak burukkan, tapi sebab tu kalau kita tengok daripada Islam tu, dia kena adil lah. Kalau macam tu, dia berskandal tapi isteri ataupun skandal itu tak akan dapat apa-apa pun daripada, yalah kalau contoh suami tu mengalami apa-apa ke. Itu betul lah, sebab saya pernah tanya yang seorang tu masa saya jumpa, dia macam dia boleh terima kalau laki dia ada skandal, tapi dia tak boleh terima kalau laki dia ada kahwin, ada bermadu lah, dia tak boleh. Dia boleh macam laki dia ada affair dengan orang lain. Cuma saya tanya kat dia, what if kata kalau yang ada affair tu say you yang ada affair ataupun mak you ada affair ataupun adik perempuan you. So adik perempuan you memang tak pernah ada hak atas apa-apa atas suami dia, faham tak? Langsung tak ada. Itu yang akan terjadi lah. Tapi secara amnya mereka boleh terima laki dia ada affair, tapi dia tak boleh terima laki dia ada secara legal untuk ada. Secara legal. Tapi memang ada yang macam ni. So benda tu saya rasa agak double standard lah kat situ. Tapi cuma pada saya ini mungkin satu persoalan yang biasa orang yang common. Satu benda yang saya nak terangkan kepada mereka orang luar kat sana, dan bila Islam ni sepatutnya, of course bila kita buat apa-apa pun kita buat tu kerana untuk mencari keredaan Allah. Ya. Dan kalau you boleh betul-betul
I mean you gentle and your wife pun tahu that you mampu, you boleh berlaku adil dan you buat tu kerana Allah kan, hidup you okay dan rasa perempuan pun taklah berapa berat sangat. Berat tu saya rasa memang akan berat. Mostly benda tu orang agak susah but you know, mungkin dulu pun banyak, mungkin masa zaman dulu pun ramai macam berperang. So banyak jadi janda, setengah tu mungkin dia nak, you know, mungkin kakak saya sendiri kata nak tolong perempuan tak semestinya kena kahwin dengan dia kan. Tolong. Sure. So of course that's another argument but it is something that mungkin Tuhan bagi. In fact dalam surah Nisa pun sebagai orang kat sana macam Islam kata kahwin satu unless you nak buat baru mampu tu. Betul. Kali lebih lagi. I mean that's your way of something is lovable but you know if you tapi up for kita it, kita tengok kepada jodoh, takdir kan. Kalau memang dah ditakdirkan memang kita kena bermadu, memang kita tak boleh nak buat apalah. Macam surah kata itu in general benda tu satu yang valid lah, no doubt lah. Tapi cuma saya rasa kalau nak fair, dia kena judge agama tu as a whole lah. Dia tak boleh ambil kat situ kan. Kebanyakan orang pun you know, monogamous, dia kahwin satu je kan. Betul. Exceptional. Tak semestinya orang kahwin ramai lagi baik, kahwin satu pun lagi baik. That is one of the thing yang we have to put aside lah. Okay, nombor 2 saya rasa memang kebanyakan kalau orang terasa bila anak dia, saya minta maaf mungkin macam Syuhada masuk Islam pun mungkin nama pun tukar. Dia mungkin dekat situ dia akan terasa that you are a changed person. Rather than you stick to your own name, Jane Vincent. I think that's better in certain sense. What do you think? Dia ada story di sebalik nama tu sebenarnya. Ada story? What is the story behind sebab saya memang name? nak buang nama lama tu. Dia ada ni lah sebab my parents dah divorce, so saya nak buang nama ayah tu. So masa tu macam tak suka dengan my dad. Masa tu. So saya macam dapat macam ilham, macam aku boleh buang lah nama, buat nama baru. So nak jadi orang baru macam tu. Banyaklah kisah-kisah family masa sebab broken family kan. I see. Okay, mungkin dah sama, tapi setengah untuk orang yang biasa dia taklah apa suka. Kita dah namakan anak tu tukar nama. Dia betul. Dia lain. Jadi dia akan terasa I've lost my daughter macam. Kan? Lagilah kalau orang tu tak call, tak ambil, makin teruk. So I think those are the thing yang that I think orang macam you maklaf shouldn't do lah. In fact, tapi they still call me dengan nama asal kot. Ya, yang kenal lah. Still call me Jane. I think that's kalau macam Islam pun kalau nama tu Jane tu tak bawa maksud yang buruk, saya rasa you can still use it. That is better in that sense lah. Mungkin dia akan, memang banyak orang terasa macam dia masuk Melayu lah, macam yes. Islam ini is satu kepercayaan, satu way of life that you believe and then sepatutnya kita kena hormat. And kalau Syuhada ataupun Jane masuk Islam, Syuhada lagi teruk, tak hormat orang tua. Atau bapa sekali dalam Islam pun, walaupun mungkin ada buat silap, mungkin Syuhada tak suka, but there is no time that you boleh disown your father or your mother lah. Betul. As much as possible kita cubalah. Dia tengok situasi, sebab masa tu situasi tu yang memang lebih berat saya nak tukar nama masa tu. Keadaan tu macam memaksa saya. Tapi when the time goes by, dia macam tahun demi tahun. And then slowly macam benda tu berubah. Macam maksud saya ni, saya tak suka dengan dengan benda-benda lama apa semua yang terjadi dekat family. Dan lama-lama berubah. Hati saya macam jadi lembut lah. Macam boleh terima, saya boleh maafkan macam tu. Okay, thanks. Mungkin saya pun tak boleh nak judge Syuhada. Mungkin Syuhada dia ikut situasi. Okay, ikut situasi. Betul. Kadang-kadang bila orang nak berubah tu dia nak perlu betulkan satu new thing. Yes. Tapi kadang-kadang kita takut kita terputus betul-betul dengan lama yang you nak, macam your mother ke your adik-beradik. So that's very important pada saya. Okay. So apa cabaran? You rasa cabaran untuk saya kenal ramai orang bukan Islam, kawan ramai, semua baik. Tapi memang banyak orang kata kalau saya buat interface pun banyak orang nampak Islam tu bagus. Tapi dia tak sampai yang setengah, minta maaf saya ada setengah tu yang tu dia kata dia goreng. Tapi tak sampai macam nekat untuk tukar agama. Dia satu big leap of faith, betul tak?
Saya tak pasti. Itu satu, pada saya bukan senang. Betul. Dia punya tu banyak. Yalah, alas kalau macam saya pernah tanya yang atheist pun macam kadang orang kepastian tu dia nampak macam Tuhan tu ada depan tu, ini betul loh. Islam tu. Kan dia macam kat sini pun tak boleh dia kata 100% dia cakap Islam tu betul. Memang benda tu ada, tapi you pilih benda tu. There must be a big jump of faith untuk you buat keputusan tu. Betul tak? Betul. Dan mungkin Syuhada boleh ceritakan apa yang susah. Of course satu benda pressure dari family, kawan-kawan yang benda yang akan berubah. Ataupun mungkin ada benda lain yang cabaran untuk membuat keputusan. Dia cabaran negatif ke macam mana? Cabaran negatif lah, macam sebab saya rasa banyak orang nampak Islam tu bagus, tapi dia nampak juga banyak Islam tu tak bagus. Macam saya pun mengalami benda tu juga. Macam Islam ni chop je. Dia tengok orang Islam itu macam teruk je. Yang nampak macam alim pun macam tak bertimbang rasa. Kadang ada juga benda tu, betul tak? I mean they are, I don't know, tapi memang ada. They are a bit self-centered. I mean, so dia portray, ini macam Taliban je, macam pengganas. Bukan pengganas pun. Sometimes dia punya statement by some religious leader tu dia macam in certain sense unthoughtful. Dia fikir dia je. Ada. Benda tu memang banyak orang kata dia banyak mengguris hati lah untuk orang. Dan orang tu nampak lebih alim daripada saya lah. Macam dia pakai serban. Dia rasa ini bukan Islam kot. Saya ni mungkin liberal. Ada kat orang cakap Islam yang bagus, Islam yang liberal lah macam saya. Macam tak bau Islam lah. Betul, I mean, this is their perception yang. Ya, betul. So dia lebih comfortable dengan orang yang tak pakai serban, tak alim. Dia lebih terbuka. Masa yang saya nak revert tu memang dah kuat sangat rasa macam saya nak jadi orang baru sebenarnya. Sebab saya nak lupakan macam kisah-kisah lama, kisah silam tu lah. Macam tu. Dia lebih kurang macam tu. So saya ambil keputusan kalau saya masuk Islam, saya nak buat betul-betul. Saya tak nak jadi macam half macam part time Islam. Macam sebab saya ada jumpa je yang orang Islam yang macam minum, yang macam tak solat. Saya jumpa masa ketika sebelum saya masuk Islam tu. Pernah juga saya terfikir kalau aku nak masuk Islam kena buat betul-betul. Maksudnya kena belajarlah semua, kena pergi kelas sepatu ain apa semua tu lah. So adakah Syuhada belajar masa sebelum masuk Islam ataupun pasal mimpi tu macam dah dekat nampak nanti terus nak masuk, ataupun betul-betul ada orang putih kadang dia panggil escapism. Sebab you nak escape from your probably sebelum past, you ada past history yang you tak suka. You nak change to new person, you gunakan benda tu untuk tukar agama macam tapi bukan you faham sangat pasal agama pun. You get me? Yes, memang tak faham sebab sebelum dia tu escapism. Dia nak melarikan betul, daripada sesuatu, you tukar je agama. Sebagai satu betul. Dan lagi kuat sebab mimpi tu sebenarnya. Sebab saya pun macam saya tak tahu nak buat apa, saya tak tahu nak refer kat siapa, kenapa mimpi macam ni, adakah patut saya change my agama. Masa tu memang terfikir. Dan lama jugalah terfikir, macam fikir panjang. Sebelum saya nak masuk Islam tu tak ada saya terus nak, esok aku nak masuk Islam, tak. Memang lama, saya ambil masa yang lama untuk saya decide. So masa tu ada belajar tak, ada tak orang guide masuk Islam tu macam mana? Sebelum tu tak ada, cuma saya ada baca lah buku agama. Saya akan pergi kedai buku, saya akan belilah buku-buku agama macam tu. Cuma tak ada orang yang spesifik mengajar macam guru ke apa, tak ada. So hari yang kata Syuhada macam dekat, this is it, selepas mungkin mimpi nampak Kaabah, sampai mungkin dekat Mekah nampak Kaabah, keliling orang tak kenal masa tu. So pagi besok tu mungkin aku masuk Islam kot. Terus pergi. So what pagi do you do? Lepas bangun daripada mimpi tu tak adalah rasa macam terus ni. Dia ambil masa juga. Mimpi tu dia gap dia jauh daripada tahun 2009 tu. Saya tak ingat mimpi Kaabah tu bila. Cuma masa tu rasa macam saya rasa macam ada something yang Tuhan nak tunjuk. Dan saya rasa memang kuat lah tarikan tu nak masuk Islam tu. Masa tu memang tak ada siapa bimbing, memang baca buku. Dan so macam mana you call kawan? Tanya kawan juga, tapi dia orang
biasa dia orang akan cakap engkau pergilah tanya orang dekat Jabatan Agama, pergi dekat pusat-pusat pusat agama macam Jabatan Agama lah, tanya lebih detail. Sebab saya pun kadang-kadang tanya juga dia orang masa tu. Cuma tak ada orang bawa kan. Dia orang pun macam acuh tak acuh masa tu. Ramailah So yang kalau macam Syuhada tanya tu dia jawab tak? Jabatan Agama Islam ni? dia akan cakap aku tak pro bab ni. Kau patut tanya pakar macam tu. So in the end macam tak adalah. Macam tak adalah. So dia delay macam tu. Sebab tu lama nak masuk Islam tu. So memang daripada suka tu sampai masuk Islam tak ada orang yang betul-betul bimbing? Memang tak ada. Memang tak ada. So, siapa yang nak pergi tu? Syuhada pergi call Jabatan Agama Islam, pergi tengok Yellow Pages, tengok Google ke? Terus pergi ke macam mana? Last pergi ni lah. Memang bawa ada kawan and then kawan tanya kawan dekat mana nak daftar apa semua sebab memang dah nekat kan. So dia orang bagi tahulah tunjuk kat mana apa semua tu. Saya daftar dekat Pejabat Agama Kajang. Pejabat Agama Islam Kajang. Kat Hulu Langat masa tu. Tapi dia dah pindah ke Bangi lah sekarang. Office lama dekat situ lah. Sebab dekat dengan area tempat duduk kan. Dengan kawan seorang lah pergi Pejabat Agama tu dan yes. Tapi masa tu belum pergi kelas lagi. Maksudnya belum pergi kelas Padu Ain. Maksudnya just masuk Islam and then baru decide. Sebab ada cikgu offer lah masa tu, ustazah yang Islamkan saya tu. Dia cakap kita ada sediakan kelas-kelas, so you kena datang macam tu lah. Dia beritahu. So sebelum masuk Islam tu memang tak tahu pasal sembahyang, tak tahu pasal puasa, semua zero lah? Memang tak tahu. Tapi belajar masa sekolah menengah, tengok orang berpuasa, tengok orang solat juga. Memang pernah tengok lah. Cuma taklah buat. Okey, cuma tak buat lah. Cuma lepas masuk Islam tu baru buat lah. Baru betul-betul faham. Yes, lepas tu baru belajar solat semua tu lah. So apa perasaan masa kata mengucap 2 kalimah syahadah, macam ada rasa lain ke ataupun? Rasa masa tu dia rasa lebih kepada macam relief. Sebab benda yang saya macam tanggung tu rasa macam itu jawapan yang saya nak mungkin, yang saya cari-cari. Tapi relief dia, saya rasa excited lah, macam tak tahu apa benda yang akan tunggu, yang adventure yang saya akan lalui lepas ni. Macam tu. Masa tu memang macam tu lah. Dia macam bercampur aduk lah perasaan. Okay. So, apa perasaan, okay kawan, lepas tu bagi tahu family tak macam terus? Ada takut tak family tahu? Bagi tahu tapi saya dah prepare skrip. Masa saya bagi tahu tu melalui telefon. Sebab saya dekat sini kan, family dekat Sarawak, so saya dah siap sedia dengan skrip lah. Sebab tahu dia orang akan bising. Hari yang sama? Hari yang sama macam mana? Tak. Dia ambil masa. Saya just bagi tahu, suruh dia orang prepare, suruh dia orang ready. So, yang saya ni nak masuk Islam. So dia orang tak boleh nak paksa lah. Macam paksa macam kau kena keluar daripada agama ni ke apa. Kita orang tak nak terima kau ke apa, tak. Dia orang kena ready lah, sebab tu saya call. Sebab saya tahu kalau saya berdepan dengan dia orang, kemungkinan besar mungkin taklah masuk Islam. Tak tahulah kan, saya pun tak sure. So saya just melalui telefon. Okay, mereka jauh di Sarawak lah. Mereka tak boleh buat apa pun. Kalau nak marah tetap. Betul. Memang kena marah pun masa tu. Memang kena marah. So sekarang ni masih marah lagi? Sekarang ni alhamdulillah tak. So dah selalu balik kan. Berapa lama baru dia start boleh terima syuhada sebagai seorang Islam? Rasanya lepas berkeluarga kot. Sebab saya pun try untuk nak berbaik dengan dia orang balik. Dia macam dingin lah lepas saya decide untuk tu. And then lepas beberapa tahun tu saya try balik dengan apa semua, berjumpa dengan dia orang. So far alhamdulillah dia orang boleh terima lah. Mungkin dia taklah secara terus. Sebab saya pun dapat rasakan yang macam mana
dia dingin. Dia tak macam rapat macam dulu, macam tu. Macam ada gap. Itu masa permulaan. Dia dah lama-lama tu okey. Okay. Yelah, kalau macam saya pun, of course saya takut kalau macam dapat bayang lah macam saya tukar agama Hindu ke kan, Buddha kan, macam kita bawa family kita macam mana nak jumpa balik kan, macam call tu mungkin okey lah jauh kan, tapi untuk kita jumpa physical macam dia nak will take years lah. So okay, sekarang sana makin okey. Ada tak cabaran selepas masuk Islam tu rasa macam betul ke aku dah masuk Islam macam macam silap je, aku dah macam hilang family, agama pun. Ada cabaran tak selepas masuk Islam? Dia cabaran dia more to maybe hilang kawan-kawan lama yang macam yang geng-geng masa macam suka pergi party ke apa dulu, diorang macam tak nak bergaul dengan ni lah. Diorang macam terus block macam tu. Tapi zaman tu tak ada Facebook apa semua lah. So diorang macam tak nak contact apa semua. And then cabaran lain family lah biasanya. Kadang-kadang sindir kan. Biasalah tu. Sindir. Okay, sini. Sekarang ada sini lagi tak selepas berapa tahun? 12 Sekarang dah tahun. tak ada tak. Sekarang dah okey. Dalam keluarga tu Syuhada seorang lah yang masuk Islam? Ya, saya seorang. Okay. So setelah masuk Islam, saya rasa saya boleh assume Syuhada punya knowledge mungkin dalam mungkin 10% ya. So dah masuk sekarang saya rasa mungkin bertambah lah. Ya, so, alhamdulillah lah. So apa yang Syuhada rasa macam dulu dengan sekarang? Ada rasa macam betul lah ataupun ada nampak yang lain lagi ke daripada itu? Dia banyak dulu dengan sekarang lah. Dulu mungkin ada sikit je knowledge ataupun langsung tak ada knowledge dengan sekarang. Dia knowledge berkenaan Islam tu ke? Betul. Sebab saya suka mencari sebenarnya. Saya bukan jenis yang macam duduk tunggu orang bagi ke macam input ke ilmu ke apa tak. Saya cari. Contoh macam kalau saya nak tahu pasal ilmu yang certain macam kita nak belajar mengaji ke apa, saya akan carilah cikgu ni, dia akan lain-lain lah. Saya belajar daripada banyak guru juga. So memang saya tak stop sampai sekarang. Memang masih belajar lah. Alhamdulillah. So kata kalau Syuhada boleh, selepas belajar tu, apa benda yang Syuhada rasa mungkin lebih cantik ataupun lebih baik dengan agama Islam ni lah? Daripada bukan kita yang sana tu buruk, dia rasanya lebih okey, lebih baik. Yang macam kita boleh buat ke macam mana? Yang apa yang Syuhada nampak Islam tu cantik lah. Mungkin setengah orang tu dia dah masuk Islam, dulu dia tak tahu dia masuk Islam, ya silap ni kot. Lepas tu dia patah balik kan dengan macam orang agama Islam sama je, tu makin teruk je. Laki aku kahwin sampai 4 ke, lepas tu dia dera ke dia you was oppressed, you tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Macam life mungkin makin teruk kan. Sebab bukannya macam kita masuk Islam terus kita masuk syurga. Kita kena juga kerja. Kita ada challenge tempat kerja, kita ada challenge dengan anak, kita ada challenge dengan suami, kita ada challenge macam-macam. Betul. So kita tak perlu addkan another problem macam agama into your life. Ataupun agama tu boleh membantu. Faham tak maksud saya? Bukan orang dia terus masuk Islam, okey dah. Kau masuk syurga kan, kau tak kisah. Islam kadang-kadang ada setengah tu kata lagi teruk. Sebab you kena, dulu mungkin tak perlu semayang, tapi Islam kena semayang, pagi-pagi kena bangun semayang. Dulu mungkin tak perlu puasa. Ini ada kawan macam Brother Syam kita, dia nak semayang setahun sekali pun susah nak bawa pergi kuih. Islam dia kena semayang 5 kali sehari ya. Bangun pagi-pagi kena semayang. So tak terasa benda tu menyusahkan lagi ke? Ada pernah memang rasa? Dulu rasalah. Pernah juga terlintas tau, macam menyesal lah pula kan masuk Islam. Pernah. Sebab iman sangat-sangat fragile masa tu. Rasa macam aku dah lah pakai telekung, tak reti, pakai telekung pula, pakai tudung tak reti apa semua, panas dengan peluhnya lagi kan. Sebab tak biasa kan, sebab kita pakai macam ni kan panas. Dulu kan free hair apa semua tu. Lepas tu nak solat pun macam lama, nak kena rukuk, nak kena sujud apa semua tu. Itu awal-awal. Tapi saya macam paksa diri. Sebab selalu macam cakap dengan diri sendiri, aku tak boleh lah macam ni. Aku kena fokus yang apa benda yang aku nak capai sebenarnya dalam bila aku dah masuk Islam ni. Nak jadi Muslim yang
yang baik lah, yang memang mengikut ajaran tu slowly, memang bit by bit. Tapi itulah, memang iman tu naik turun. Memang kadang-kadang terlintas. Memang ada. Saya rasa semua mualaf buat macam tu. Ataupun memang yang ada yang jenis yang memang dia cool je sepanjang proses dia masuk Islam tu. Lama tak Syuhada daripada masuk Islam terus pakai tudung ke macam mana? Terus sembahyang ke? Tak. Saya ambil masa dalam setahun kot. Saya on off. Saya tak biasa sebab memang rasa macam beban kan. Sebab tak biasa pakai tudung apa semua tu. And then bila train diri sendiri tu, then alhamdulillah lah boleh. Itu yang saya dapat lah daripada masuk Islam ni. Dia boleh disiplinkan diri juga sebenarnya. Banyak benda lah yang kita boleh disiplin daripada masa apa semua tu. Pakaian. So sekarang tak rasa panas sekarang pakai? Oh sekarang tak. Kadang-kadang panas lah. Tak, tapi saya rasa kalau nak kata tak panas tu itu tak fair lah. Memang panas tapi memang panas. Kalau kata memang sebab benda tu dah dibiasakan. Memang kata macam mana. Semua orang kata benda tu memang panas. Memang tak selesa. Tapi dengan ada kefahaman yang tinggi, yang betul-betul faham kenapa dia kena buat, mungkin dia rasa benda tu macam act of worshipping. Macam you buat benda tu. And then kalau without that, mungkin they can lead to lagi teruk lah. Betul. Orang pakai tudung tu tak teruk. Tapi it's like slippery slope of pakai tudung lepas tak pakai tudung. Dia tak ada macam specific dress code yang boleh dan tak boleh. Faham tak? Yes. Dia tak pakai tudung, mungkin sekat pakai short pendek, tu makin lagi pendek, makin itu, dan dia always ikut suka kita lah. I mean, apa nak gaduh-gaduh sangat. I mean, dia that thing tu tak berapa, as long as aku tak kacau orang, this is my body, this is my life, so I can do, I think what is okay lah. Macam kalau macam pakai tudung ni bagi saya cara kita nak, macam bro cakap tadi tu, kita nak tunjuk act of worshipping tu, and then kita nak cara kita mengabdikan diri itulah kepada Allah tu. This is one of the way lah. Memang saya pada setengah tu macam-macam kita. Ada satu perempuan yang saya macam pelik, ada satu jiran saya dia Cina masuk Islam. Dia memang nak sangat pakai tudung. Saya macam pening tau. Dia sampai gaduh dengan mak. Dia macam relax lah. Macam setengah macam, sebab kadang-kadang orang Islam ni daripada kecil dia pakai tudung. Macam ada orang Kristian tanya saya macam, orang Kristian. Dia kata, kenapa kecil-kecil kena pakai tudung? Kena pakai ke? Saya kata tak. Tapi sebab macam Syuhada cakap nak dibiasakan lah. Macam orang tu sampai tu dia ada sedikit kekuatan untuk buat lah. Kalau kekuatan dia tak ada, masa tu dia tengah sibuk, kawan ajak pergi disco, pergi party, dia macam so there's more reason to do that thing rather than dia dah been restrained, dia dah ada schedule dia kena semayang, dia dah tahu apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, dia sedikit sebanyak dia akan kawal sikit lah. I mean dari segi situ lah. Saya rasa kot. Ya betul. Sebab pakaian ni sebenarnya dia boleh dia boleh block kita daripada buat benda-benda yang mudarat tau. Betul lah. Macam kalau kita pakai macam kopiah macam ni, macam contoh orang nak buat pergi buat macam kita rasa kita malu sikit lah. Rasa segan kan? Kita segan lah. Kalau kita buka lah. Kalau nak pergi disco, buka tudung. Dia macam tu sebenarnya. Betul-betul. Itu yang saya rasa juga. Ada sikit lah. I mean, kita yelah. Tapi that is I don't know. I mean, kita tak nak lama sangat. Tapi dia punya tu, tapi ada orang memang suka. Itu memang saya pelik lah. In fact, saya sebagai seorang lelaki tak perlu pakai tudung. Of course, lelaki ni dia banyak untung, banyak kelebihan. Dia memang in Malaysian context memang saya doakan lah. Orang tak pakai, yang pakai tudung ni kadang-kadang tengah hari saya nampak dia pakai tudung, memang saya doakan. Panas sebenarnya. Betul-betul bagi dia syurga lah. You are doing it actively, Ya, betul. Except for di rumah, you keluar buat benda tu memang tak selesa. You buat benda tu. I mean, yalah, in fact banyak benda yang berubah lah. Macam saya dulu bukan macam yang sekarang, macam kita nak kena adjust banyak benda. Tapi alhamdulillah boleh cope slowly. Walaupun benda tu rasa susah.
Okay, so pada saya, okay, apa yang macam nasihat untuk orang yang kat sana mungkin dia terasa susah, macam kadang-kadang dia ada cabaran dalam hidup, tempat kerja, family, untuk dia syuhada, untuk orang kat sana pasal Islam. Yang ada dapat hidayah ke? Tak, untuk orang yang dapat hidayah lah, macam syuhada dan orang dapat hidayah, macam dia nak jadi nak cari kekuatan tu untuk buat. Macam syuhada pun takes 1 year juga baru macam ada sikit lah kekuatan. Banyak tahun lah juga tu. Banyak tahun. Nasihat saya saya rasa you all kena be yourself and then try untuk kenal diri sendiri dulu sebelum kita ni kita nak explore benda tu, benda yang kita tak tahu, benda yang kita tak tahu cabaran apa yang kita bakal hadapi. Kalau boleh buat research dululah sebelum ni, sebab perjalanan nak masuk Islam tu, bila kita dah masuk tu, dia sangat-sangat mencabar sebenarnya. Tak semua orang boleh bertahan. In fact saya pun ada je jumpa yang ada kes murtad apa semua tu kan, sebab dia tak tahan lah. Try to kenal diri dulu. So cabarannya lagi kuat selepas masuk Islam ke sebelum? Sebelum tu tak ada masalah. Selepas saya rasa, selepas sebab kita pun berlawan dengan diri sendiri tau masa tu. Macam aku nak teruskan ke tak? Macam I have a choice masa tu. Macam dia macam mana nak cakap, emosi tu terganggu tau kalau macam kita asyik duk fikir macam apa orang cakap kat aku, macam sibuk lah fikir pasal orang cakap ke, orang block aku ke apa semua. Kalau boleh kita just get rid of negativity lah. Lepas tu kita kena tukar circle kita. Itulah nasihat-nasihat. Kalau untuk yang macam ni, berkawan dengan orang-orang yang betul lah, yang ajak kepada kebaikan tu. InsyaAllah boleh. Mungkin satu benda pun dia akan block juga dekat syuhada juga. So syuhada dah tak pergi disco so dia dah itu automatic. Mungkin dia lah cari kawan yang lebih okey yang tu. Mungkin betul. Cari ilmu tu penting. Pada saya mungkin satu kefahaman tu penting. Bukan senang untuk pakai tudung macam ni, panas. Ya, betul. Panas lah, tapi dia kena faham betul-betul why you do what you do lah. Sebab tu nak faham tu kita kena belajar, kita kena carilah ilmu, belajar dengan orang yang pakar bidang tu. Of course kita kena belajar benda-benda, semua benda yang kita ceburi yang baru lagi lah, memang kena belajar lah, kena top up ilmu tu. Ideally syuhada macam orang tu pada saya lah, ideally orang tu sepatutnya kena belajar dulu masuk Islam lah, betul tak? Yes, sepatutnya macam tu. Dia masuk Islam tapi dia tak tahu ke benda, kalau dia tak belajar dia boleh keluar balik. Betul. Ramai yang kes macam ni. Betul. Itu saya rasa pada saya lah. Kalau nak betul-betul dia belajar betul-betul Islam, dia tunjukkan, you cuba buat. Pada saya syahadah tu is last kali pun tak apa. By default Tuhan dah tahu dah. Yes. Islam, you tak perlu buat, you belajar betul-betul dan you tanya betul-betul. Kalau you rasa this is it, buat apa yang you nampak. Termasuk kat lelaki you mungkin boleh kahwin 4 lepas tu. Mungkin tak setuju. You dapatkan betul-betul jawapan, you betul jadi Melayu ke ataupun dan you rasa this is the correct thing you do. Because tak ada macam you masuk Islam you terus nampak mimpi besok jumpa syurga. Benda tak ada. Dia tak ada. You besok you kena kerja, you kena menghadap family yang sedia ada mungkin dah makin jauh. The pressure is so much. Betul? Memang. Yang you kena hidup kat situ, you pun tak tahu ke benda, sembahyang macam mana, lagi-lagi macam mungkin paling saya takut masyarakat Islam sini pun tak membantu. Dia banyak juga yang macam tu, kes macam ni. Okay, kalau saya nak tanya apa yang kalau sebagai saya, sebagai masyarakat dekat luar, especially masyarakat Islam dan by certain extent Jabatan Agama boleh membantu orang macam syuhada mungkin selepas masuk Islam. Apa yang syuhada rasa penting boleh membantu. Yang saya boleh buat lah. Kalau syuhada will happen to be my friend, I know you. Yalah, mungkin. Yalah. Kalau lelaki lah macam saya, apa yang perlu saya bantu lah? Yang sebelum masuk Islam ke selepas ni? Ataupun yang tengah mencari? Selepas.
Dua-dua pun tak apalah. Kalau sebelum tu macam Syuhada kata memang mungkin tak ada orang Islam sendiri yang Dia sepatutnya ada kita lebih aware tau dengan orang-orang yang macam saya ni dulu. Ramai sebenarnya. Cuma kita kena gali, kita kena dekati orang macam ni. Sebab tu dia ada macam ramai orang menyantuni mu'alaf apa semua tu. Sebab hati dia orang ni sangat fragile. So bila kita dah sontik macam cakap je kata-kata positif pasal Islam tu, memang dia akan boleh terima. Tapi kalau macam you reserve it to yourself je, macam tak apalah kau pergilah pejabat agama tu, tanyalah ustaz-ustazah kat sana. Macam tak membantulah. Ataupun paling pun offer dia macam counselling ke macam tu. tak, Yelah, tapi dia macam stop. ada gak orang kata kalau kalau no demand no supply, macam kita orang kita tak nak pun masuk Islam, kata kau masuklah Islam, orang kadang tak suka macam, betul tak? Macam Kena paksa lah. Pasal nak paksa aku pula? Islam ni teruk lah. Aku okey je sekarang dengan Kristian macam whatever religion they are. Macam aku tak perlu sembahyang, I mean I can drink, I can party, my life is okay. Why should I susahkan dia aku? You get me? Setengah orang macam sensitif. Apa kau nak cerita pasal Islam? Mind your own religion lah. Dia macam mana bukan cerita pasal Islam. Dia macam macam mana? Kita tunjuk kita punya akhlak tu kot. Tak semestinya kita berbicara mengenai Islam tu sendiri terus direct dekat orang tu. Memang tak. Dia kan ada method-method dia. Dia sebab kena belajar juga. That's mean macam yelah, kalau macam bro maybe boleh join ke mana-mana kelas ke yang untuk berdakwah macam tu. Maybe sebab kena ada ilmu juga kan nak approach orang macam ni. Okay. Tapi saya rasa to be fair, pada saya lah, to be fair, yang ada ilmu macam Islam pun dia kena sampaikan. Mungkin satu benda macam akhlak lah. Kalau perangai macam sampah takkan nak cakap mulut orang tak suka. Yang kau pun suka macam teruk macam aku je. Maksud saya dia satu, dia kena baik lah. Cakap dia baik. Mungkin tak semestinya dia jujur. Maya ni mungkin tak minum. Kita suka. Yes. Kalau non-Muslim sebenarnya ramai yang baik sebenarnya. Betul. Selain dia baik, dia mungkin sembahyang dan mungkin sekali-sekali tanyalah soalan tu apa dia fikir. Saya rasa macam tu lah. Dia secara santai je kita tanya. Mungkin kita tak tahu orang tu nak. Dan orang yang tu dia kena cari juga. Ini saya percaya. Walaupun anak saya sini, walaupun adik saya, keluarga saya ni, tak semestinya dilahirkan Islam dia masuk syurga macam lah. I mean, betul. Kita pun tak tahu kan akhirat. Yeah, each one, every person, they have to find that thing themselves. Even macam anak, I mean, you can only bagi tahu, but dia orang kena cari benda tu sendiri dan dia kena grab. I mean, macam to be fair, sebagai orang Islam, the more that you have born ni, you have more responsibility lah itu je. Because you get it easy lah, you get it easy. Rather than orang macam you, mungkin you kena mencari je. Tapi it has to be fair in that sense lah. Tapi satu benda lagi, just bagi Chan untuk orang Melayu lah. Bukan senang. Dia lebih kepada kasih sayang sebenarnya. Kita approach orang, macam kita tunjuk love tu, ialah bukan love between lelaki opposite perempuan tu. Love kita nak tunjuk rasa sayang kita dengan orang tu. So kita, of course kita akan buat baik dengan orang tu, kita cakap lemah lembut, kita tak kasar dengan orang tu. So maybe orang tu tertarik juga daripada situ. Kalau ada orang ni dia, cara dia nak bergaul dengan orang tu kurang love. So maybe dia akan rasa offended ke apa ke, tak tahu. Sebab macam kita sekarang ni kurang love tu sebenarnya. Nak kena tunjuk more love lah. Bahaya love love. Okay, love. No, tapi that is very true. Kalau kita buat pun, pasal saya buat pun of course, pasal untuk anak saya, untuk orang lain, saya buat memang pasal atas kasih tanggungjawab dan kasih sayang. Kita suka dia. Jadi mesti ada rasa macam, aku rasa that you dah rasa nikmat tu, macam Syuhada mungkin ada rasa nikmat, kita nak benda tu, orang tu ada dan nikmat tu. Kalau macam kita kaya, kita nak orang tu ada macam, kita ada kereta, dia nak ada kereta, kita ada rumah, dia nak ada rumah, kita ada macam rasa jalan hidup, kita nak jalan hidup. Kita bagi, kita nak ada benda tu ada, bukannya macam
Kalau dia tak nak, tak apalah. We put it in a nice way in that sense. I mean, it has to be in that line. Of course, benda ni pun skill, nanti kita kena belajar. You just find it. You find, macam saya suka syuhada, if you want to be my good friend ke apa tu, of course I'll find a way how to betul, kita akan tolong dia semampu yang kita ni lah. Macam, of course macam adik-adik I pun, I kena find a way to talk to them, how to make them believe or do what they're supposed to be doing. Itu je lah. Of course, over and above that, we have to berdoa lah. I mean, there's so much you can do. You can't change people. Yes, betul. Kena ada usaha lah. Usaha, of course. Kena ada usaha. You sit down, you macam kata, kita dah cuba yang terbaik, and then I think that's me, it's okay lah. Okay, sorry lah, kadang-kadang macam saya banyak pula cakap pada Aksan. Okay. Tak ada apa. Okay, selain daripada, orang kat sana mungkin ada setengah orang kata macam Islam ada tak, macam saya dah cakap, dia rasa macam Islam ni susah. Ada rasa macam tu tak? Ada? Ada, terus terang lah, ada. Sebelum dan selepas masuk Islam pun lah? Sebab awal-awal tu memang ada rasa, dia rasa susah, lepas tu rasa macam rimas, macam kenapa kena buat ni apa semua macam tu. Tapi yelah sendiri yang nak kan. So macam salahkan diri sendiri pada muka macam tu. Tapi kat situ memang dia akan terasa dilema tu, of course akan ada lah. Ya, memang. You buat benda tu, you hilang keluarga, you menyusahkan diri sendiri. Dia perasaan tu selalu ada masa awal-awal tu. Dia tak semuanya indah tau. Sebab tu cabaran tu mungkin lagi teruk selepas masuk Islam daripada sebelum. Yes. Betul lah. Yes, lagi betul. Yalah, sebab masa you tak masuk Islam, you masih boleh buat apa saja. Buat apa saja, you tak perlu at least kurang-kurang keluarga ada. You have something to fall back on to. Ini keluarga hilang, hidup susah kan. Sebelum tu cuma rasa macam kosong, macam tak ada hala tuju hidup je lah. Tapi bila dah masuk Islam, dia lebih berat. Kita macam ada tanggungjawab macam tu, kena buat. Semua itulah, itu yang buat macam burden awal-awal tu. Okay, tapi kalau tak tahu lah, macam saya cuba cakap Brother Shah, pada saya kalau benda tu betul, saya rasa kalau boleh macam orang nak masuk Islam ni, dia mungkin kena betul-betul masuk course betul-betul sebulan, tahu ke kan, they live that thing ke, only then dia masuk Islam lah. That's only fair. Because there's so many things. Mungkin lah. Tapi sebab kita tak nak proses syahadah tu lama kan. Tak, dia mungkin boleh je, tapi tak payah macam officially ke apa semua. To me that is kalau you betul nak, rather than dia nak register on official you are Islam, but deep inside you tak tahu pun pasal Islam, lagi teruk. Sebenarnya memang dia akan, kalau tak ada orang bimbing memang lost. Dia akan lost lagi tu. Dia akan berperang dengan diri dia lah. Yes, benda tu lagi. Ya, mungkin lagi susah kata kalau orang tu nak masuk Islam pasal dia nak kahwin. Yang tu pun kahwin, ada juga. Dia akan jadi sangat-sangat susah. I don't think that is enough kot. Tapi asbab je lah kan. Asbab dia berkahwin. Okay, Alhamdulillah, walaupun saya dah banyak jumpa ribut macam ni, hari ni mungkin saya dapat faham lebih sikit dengan cakap dengan Syuhada pasal dia punya channel. Dulu mungkin saya tak nampak sangat tau. Bila sekarang ni baru saya rasa nampak, yalah, susahnya benda tu. Memang susah. Cuma tak tahu nak cakap macam mana. Kadang-kadang dia rasa macam, aku boleh ke buat ni? Boleh ke? Macam bercakap dengan diri sendiri. Dia macam banyak reflect diri lah. Banyak muhasabah diri juga. Macam dulu saya punya concern lebih kenapa dia tak nampak benda tu lah. Macam saya cuba nak argue yang Islam tu nak bagus. Nampak benda tu susah? Ke macam mana? Dulu macam saya nak nampakkan Islam tu bagus, jadi orang boleh masuk Islam. Tapi sebenarnya cabaran lebih teruk bila dia masuk Islam sebenarnya. Ya, sebenarnya. Pressure tu lebih. Macam benda untuk masuk Islam tu mungkin agak senang. Dia tak teruk sangat lah. I mean, you commit benda tu kan. And unless kalau orang tu memang dia betul nak ke arah memang dia nak mendalami Islam tu, maybe lepas dia masuk Islam tu dia pergi belajar agama, mendalami agama tu dengan lebih, maybe dia boleh. Tapi mungkin ada ujian lain jugalah masa-masa yang dia belajar tu. Okay, Syuhada, tak apa, kita dah sampai mungkin akhir ni. Mungkin Syuhada boleh
kalau ada 3 impian Syuhada nak beritahu, mungkin boleh ceritakan apa 3 impian. Kalau macam saya boleh bagi sekarang. 3 impian? Banyak tu. Nak banyak lagi ke 3 ni banyak? Saya bagi 3 impian lah kalau boleh. Apa yang you nak? Saya nak berjaya dunia akhirat. Saya nak jadi seorang manusia yang bagi manfaat dekat orang lain. Saya nak spread more love lah kalau boleh. Sebab saya jarang dapat love tu masa saya kecil. Sekarang ni saya try untuk spread the love. No hate je. Macam tu lah. Itu je wish dia. Okay, Alhamdulillah saya doakan apa yang Syuhada doakan tu nak dapatkan berjaya dunia akhirat. So amin. Spread more love untuk berjaya dalam dunia ni. Dan over and above that, kita doakan juga untuk orang yang mencari dekat sana ataupun tak mencari, terbuka hati. Mungkin family Syuhada sendirilah mungkin yang nampak benda tu. But I think everyone they have to take the first step untuk mencari. Kalau hati dia tak pernah rasa untuk tahu, benda tu agak susah. Sebab bila masuk tu pun cabaran dia agak besar dan agak banyak. Jadi macam kita sebagai yang mungkin rasa dah out of love and responsibility as well, kita rasa kalau kita ada, dan rasa kalau macam Syuhada rasa ada nikmat macam saya mencari sejahtera, kalau rasa macam sejahtera tu, kita kena sharekan sejahtera tu pada orang lain. But first dengan kita punya akhlak dulu. Betul. Kita buat dengan akhlak kita dan kita share of love and responsibility pada orang lain. Semoga orang pun dapatkan sejahtera. Not because of benda lain, because kita nak benda tu. Kalau macam Syuhada tadi, kaya, Syuhada nak orang tu kaya. Kalau orang tu, kita nak bagi apa yang kita ada. Tapi kalau Syuhada pun tak ada sejahtera, Syuhada pun tak ada duit, Syuhada tak boleh bagi apa yang nak bagi. Tak boleh, betul lah? Betul. Jadi tapi macam saya fikir kalau once kita dah buat, kita dah usaha, tawakal, doa semua tu, kita just biar je benda tu. Macam hidayah ni, sebab tak semua, kita tak boleh nak selamatkan semua orang dekat dunia ni. Kalau hidayah tu Allah nak bagi time tu, memang dia bagi. Kalau dia nak tarik, memang dia tarik lah. As long as kita buat kerja kita lah. Okay, terima kasih. Yang itu tuan-tuan dan puan-puan mungkin menonton selepas ni atau masih menonton sekarang ni, jutaan terima kasih kepada Sister Syuhada kerana meluangkan sama-sama dengan saya. Jangan lupa kalau kat sana tolong like and share yang page ni, mungkin ada orang lain boleh nampak dan dia boleh tahu, bukan senang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah mengurniakan rahmah dan barakah dan kesejahteraan kepada kita semua di dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Bye bye. Waalaikumsalam. Okay.